Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan membaca Suratul Tariq dan Suratul A'la dengan menggunakan qiraat Abu Amru dengan riwayat Duri Abu Amru dan riwayat Susi. Muqaddamnya riwayat Duri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Begitulah bacaan Al-Quranul Karim daripada Suratul Tariq dan Suratul A'la dari juz yang ke-30 dengan menggunakan qiraat Abu Amru dengan riwayat Duri Abu Amru dan juga riwayat Susi Abu Amru. Alhamdulillah. Ada beberapa khilaf bacaan, sama ada di antara riwayat Duri Abu Amru berbanding dengan riwayat Susi Abu Amru, dan juga khilaf beza bacaannya dengan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca selama ini. Yang pertamanya ialah pada ayat yang kedua pada perkataan wama adraka. Wama di situ ialah mad munfasil, maka bagi riwayat Abu Amru, bagi qiraat Abu Amru, riwayat Duri Abu Amru membaca dengan dua wajah, sama ada dua harakat atau empat harakat, manakala riwayat Susi Abu Amru membaca dengan hanya dua harakat saja. Dan pada perkataan adraka, adra itu adalah zilra, maka bagi bacaan Abu Amru sama ada riwayat Duri ataupun riwayat Susi membacanya dengan imalah. Wama adrika, wama adrika, wama adrika. Dan pada perkataan lamma alaiha, Hafs membaca lamma alaiha, tapi bagi bacaan Abu Amru membaca qiraat Abu Amru membaca dengan dibuangkan sabdunya pada perkataan pada huruf ma, maka inilah bacaannya dari lamma alaiha kepada lama alaiha. In kullu nafsin lama, in kullu nafsin lama alaiha hafiz. Dan khilaf yang seterusnya ialah pada perkataan al-kafirin. Kaedahnya pada kalimah al-kafirinya huruf ra berbaris di bawah, al-kafiri berbaris bawah, dan diikuti oleh ya dan nun. Maka bagi kalimah al-kafirin ini qiraat Abu Amru membaca dengan imalah dari bacaan Hafs al-Asim, famahilil kafirina, kepada bacaan Abu Amru famahilil kafirina amhilhum waida, dibaca dengan imalah. Itulah beberapa khilaf bacaan dalam Suratul Tariq dalam juz yang ke-30 ini. Ada yang persamaan antara bacaan riwayat Duri Abu Amru dan Hafs, dan ada perbezaan, dan berkaitan juga dengan riwayat Hafs al-Asim yang lain daripada apa yang diterangkan tadi. Sama sahaja, tidak ada khilaf bacaan di antara Abu Amru dan juga riwayat Hafs daripada al-Asim. Dan seterusnya bagi Suratul A'la, khilaf yang berlaku di dalam surah ini ada banyak juga, tetapi berulang-ulang hukum yang sama. Yang pertamanya bagi hukum zilya, seperti pada ayat pertama al-a'lam, ayat kedua fasawwam, ayat yang ketiga fahada, ayat yang keempat al-mar'a, ayat yang kelima ahwa. Setiap kali dan seterusnya sehingga akhir Musa, setiap kali berjumpa dengan zilya, maka bagi bacaan qiraat Abu Amru sama ada riwayat Duri atau riwayat Susi Abu Amru, mereka membaca dengan bacaan taklil, al-a'la kepada al-a'la, fasawwa kepada fasawwa, fahada kepada fahada, al-mar'a kepada al-mar'a,
ahwa kepada ahwa, Musa Musa, dan begitulah seterusnya. Dibaca dengan taklil bagi semua ziliyah yang ditemui pada di sini banyak terdapat di akhir kalimah lah, di akhir ayat, kalimah ziliyah di akhir ayat. Dan seterusnya ialah bagi zilra. Tiap kali bertemu dengan zilra, sama ada riwayat Zuhri ataupun riwayat Susi daripada Abu Amru, qiraat Abu Amru. Tiap kali bertemu dengan zilra, maka qiraat Abu Amru, kedua-dua perawinya membaca dengan imalah, seperti pada ayat yang akhir, ayat yang ke-8 dan akhir ayat yang ke-9, akhir ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-8 kalimah lil yusra, Hafs membaca wa yassiruka lil yusra, manakala qiraat Abu Amru membaca dengan wa yassiruka lil yusri, lil yusri. Dan pada ayat ke-9 perkataan az-zikra, fadzakir inna fa'ati zikra, bagi riwayat Hafs. Dan bagi qiraat Abu Amru membaca dengan ibadah fadzakir inna fa'ati zikri, az-zikri. Dan pada ayat yang ke-12 al-kubra alladhi yaslan narul kubra, itu bacaan riwayat Hafs sama Asim. Dan bagi qiraat Abu Amru, zilra pada akhir kalimah ini dibaca dengan imalah allazi yaslan narul kubri, al-kubri. Di dalam surah ini juga terdapat hamzah mufrad pada perkataan tu'sirunal hayatad dunya. Bagi riwayat Abu Amru, tu'siru, ta diibdalkan kepada ya, jadi bal yu'siru. Riwayat Zuhri Abu Amru dibaca dengan tahqiq hamzah mufrad, hanya diibdalkan ta kepada ya, jadi bacalah. Jadi riwayat Zuhri Abu Amru membaca dengan bal yu'siru, bal yu'sirunal hayatad dunya, bal yu'sirunal hayatad dunya, bal yu'sirunal hayatad dunya, ad-dunya, jadi dibaca dengan taklil. Bagi riwayat Susi Abu Amru sama dengan riwayat Zuhri, ibdal ta kepada ya, tetapi apabila bertemu dengan hamzah mufrad yusiruna, maka hamzah mufrad diibdalkan kepada waw. Jadi bacaan Susi, riwayat Susi Abu Amru membaca dengan bal yusiruna al-hayatad dunya. Itulah beberapa khilaf bacaan di dalam suratul Tariq dan suratul A'la. Bacaan qiraat Abu Amru dengan riwayat Zuhri Abu Amru dan riwayat Susi. InsyaAllah apa yang saya sampaikan sebentar tadi, saya ringkas, saya ulang. Setiap kali berjumpa dengan makmum fasil bagi qiraat Abu Amru, riwayat Zuhri membaca dua wajah, sama ada 2 harakat atau 4 harakat. Tetapi bagi bacaan riwayat Susi Abu Amru membaca dengan 2 harakat saja. Tiap kali bertemu dengan zilya dibaca dengan taklil. Setiap kali bertemu dengan zilra dibaca dengan imalah,
dan ada beberapa khilaf ashhuru seperti yang terangkan pada surat Al-A'la tadi ayat yang ke 16, bal tusiru kepada al-baik bal yusiru, dan itu duri bagi Susi baca bal yusiru dalam hayatan dunia. Susi ada dua tempat, ibdal yang pertamanya ibdal tan pada ya dan ibdal hamzah mufrad kepada waw mad. Bagi riwayat Duri Abu Amru hanyalah ibdal ta pada ya, tetapi hamzah mufrad dibaca dengan tahqiq sama seperti riwayat Hafs al-Asim. Semoga sedikit semuanya yang saya sampaikan ini memberi panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tuan-tuan dan puan-puan bertalaqi dengan guru-guru yang mursyid, guru yang pakar dalam ilmu Al-Quran wal Qiraat. Dan doakan semoga saya terus berteman dengan Al-Quran dan diberikan ilmu Quran wal Qiraat ini untuk manfaat saya dan tuan-tuan muslimin sekalian. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman di dalam kehidupan kita. InsyaAllah apabila kita berada di dalam kubur, nanti Al-Quran akan menjadi cahaya, menjadi teman kepada kita. Ketika mana tiada ada siapa yang sanggup menemani kita di dalam kubur, insya-Allah sekiranya kita berteman dengan Al-Quran di dunia ini, di kehidupan dunia ini, Al-Quran insya-Allah akan menjadi teman yang setia kita di dalam kubur nanti, dan insya-Allah akan menjadi hujah kepada kita di yaumul akhirah nanti, insya-Allah. Assalam persahabatan, salam berteman Al-Quranul Karim daripada saya Haji Zakaria Haji Terengganu. Saya daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tours Berhad yang mengadakan package setiap bulan dengan menggunakan penerbangan Mas atau Saudi Airlines, dan kami menginap di hotel-hotel di Mekah dan Madinah kurang daripada 100 meter, full board makan penuh, menggunakan visa umrah, menggunakan speed train kereta api laju, dengan 3 kali umrah ziarah di Mekah dan Madinah. InsyaAllah siapa yang berminat hubungi saya di talian 0199367657 atau terus ke pejabat urusan kami di Bukit Setangkut Kuantan, di Jalan Air Putih, Kampung Jaya, Kemaman, atau di kawasan di Kuala Terengganu dan kawasan daerah-daerah sekitarnya, di Jalan Tok Adis Kapun, Tok Adis Kuala Ibai, Kuala Terengganu, tingkat atas Sawai. InsyaAllah kami sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bi umurana a'zim bi wujudina wa hasbi akhlaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.